Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membincangkan tajuk kesejahteraan sosial dalam Islam. Ini masih lagi dalam kerangka pembangunan lestari ataupun pembangunan mapan dalam dari perspektif Islam, ya. Jadi pembangunan mapan ataupun lestari ini kita boleh lihat daripada tiga sudut, iaitu alam sekitar, dari segi kesejahteraan sosial dan juga kesejahteraan ekonomi. Tiga-tiga ni kena wujud dengan dan berjalan dengan baik. Dalam kesejahteraan sosial ni ada banyak perkara kat situ, ya. Ada berbagai-bagai perkara. Tapi saya nak cerita pasal 11 perkara sahaja. Anda semua boleh tambah ataupun boleh rangkumkan daripada 11 ni, mungkin cantum-cantum je 3 tu terpulang, ya, kepada anda semua. Jadi ada 11 perkara kat sini, kita akan sebutkan satu persatu. Pertama, of course, hubungan dengan pencipta amat penting, tak boleh lari. Dan di sana ada masjid, ya, madrasah, sekolah, semualah, ya. Kita akan ceritakan satu persatu ni. Sedekah, pembelaan anak yatim, membantu orang fakir, persaudaraan dan ta'awun, menunaikan hajat, keadilan, kebebasan, peraturan undang-undang, ya. Ini adalah 11 perkara yang saya nak sebutkan. Pertama, hubungan dengan pencipta, ya. Amat penting, ya. Dan kita lihat pada zaman-zaman dahulu, bandar-bandar itu berpusatkan rumah ibadah, ya. Ini menunjukkan bahawa manusia memang amat berhubung dengan penciptanya, ya. Kita lihat Ibrahim dengan anaknya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail memulakan bandar Mekah tu dengan pembinaan rumah ibadah yang kecil yang kita kenal sebagai Kaabah dulu, dan sekarang kita lihat dia menjadi sebuah masjid yang paling besar lah, rumah ibadah yang paling besar di dunia ni, ya. Menjadi tumpuan orang ramai. Pokok pangkalnya adalah pusatnya mesti masjid, ya, supaya orang berhubung terus kepada pencipta masing-masing. Begitu juga di Madinah, ya, ketika Rasulullah hijrah, masjid itu dijadikan focal point, pusat kepada bandar. Dahulu masjid itu kecil dan sekarang masjid itu dah besar, ya, boleh memuatkan berjuta manusia dalam satu masa. Jadi bukan saja dalam Islam, kita lihat agama-agama Nabi Ibrahim yang lain pun lebih kurang tu juga, kita lihat di Istanbul, ataupun nama lamanya asalnya adalah Konstantinopel. Gereja Hagia Sophia tu adalah menjadi pusat bandar, kan. Sekarang jadi masjid lah, ya. Dan juga di Eropah kita lihat bandar-bandar lama, gereja mesti ada di pusat bandar, ya. Gereja mesti ada di pusat bandar. Jadi ini adalah menunjukkan hubungan pada Allah itu amat penting, dan apabila manusia terlepas daripada hubungan dengan Allah, kita lihat dalam sejarah banyak bandar-bandar tu yang telah musnah, hancur disebabkan oleh berbagai-bagai bencana lah. Setengah tu bencana alam, setengah tu manusia tu sendiri yang merosakkan bandar tersebut, ya, dengan merosakkan ekonomi dia. Dan juga kita lihat yang ketiga ni adalah masalah sekolah dan madrasah, amat penting. Sebab melalui sekolah dan madrasah ni ilmu dapat ditanamkan, diajarkan kepada warga tempat tersebut, ya. Kita tengok kat sini, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Jadi peningkatan, ya, darjat ataupun panggil vertical mobility ini adalah banyak sangat bergantung kepada pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah sangat efektif kalau kita sampaikan melalui madrasah dan sekolah. Bahkan kita diminta untuk berdoa, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah kita boleh berfungsi dalam masyarakat untuk membangunkan masyarakat tersebut, ya. Kemudian Rasulullah juga mewajibkan, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi maknanya perlu sangat sekolah, ya. Dan sekarang ini ilmu itu lagilah amat penting sebab dunia amat cepat berkembang.
Jadi pembelajaran sepanjang hayat ni menjadi amat penting, daripada liang lahat, daripada buayan hingga ke liang lahat ni amat penting. Jadi pada zaman moden ni kita boleh membuat berbagai-bagai, bukan saja sekolah tapi juga online learning, pembelajaran di atas talian yang di mana boleh diikuti oleh semua orang dengan kos yang murah. Kemudian sedekah dan infak. Zahirnya kita lihat ialah kita bantu orang fakir dan miskin, tapi sebenarnya infak ini menjadi penyebab datangnya rezeki yang bertambah berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fasadul ladzina yunfiquna amwalahum, menginfakkan harta mereka fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir tu ada pula 100 biji. Jadi Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Asalnya 1, bercabang jadi 7, dan setiap 7 ada beratus-ratus. Berdemikianlah infak itu memberikan impact yang amat besar kepada kesejahteraan sesuatu tempat. Dalam satu hadis lagi Rasulullah bersabda, hai Zubair, ketahuilah bahawa kunci rezeki hamba itu ditetapkan di aras yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya, dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya. Jadi jelas rezeki itu, kekayaan itu datangnya daripada aras. Kalau kita bagi kepada orang, Allah akan bagi lagi kan. Seterusnya pembelaan anak yatim. Anak yatim ni tak boleh kita abaikan, sebab dia memang ada, sama ada ibu bapaknya meninggal dunia ataupun hilang ataupun macam-macam. Mereka kalau tak ada siapa yang melihatnya, mereka akan menjadi gelandangan dan mereka akan membesar, akan menjadi orang yang akan merosakkan masyarakat. Jadi amat penting untuk melihat anak yatim ni. Allah berfirman, ara'aital ladzina yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Orang itu ialah menindas serta melakukan zalim kepada anak yatim. Dan juga dalam hadis Rasulullah bersabda, aku dan pemelihara anak yatim di surga seperti ini. Dan beliau memberikan syarat dengan telunjuk dan jari tengahnya lalu membukanya. Jadi menunjukkan bahawa pembelaan pada anak yatim ni, siapa yang membela anak yatim ni akan mendapat balasan yang istimewa di akhirat nanti. Kemudian yang keenam, membantu orang fakir dan miskin. Mana-mana tempat pun, mana-mana bandar pun akan ada orang miskin. Negara sama ada negara tu negara kaya, negara miskin. Miskin lagi banyaklah yang miskin dalam bandar kan. Tapi negara kaya pun ada orang miskin, gelandangan yang tak ada rumah, tak ada duit untuk makan. Jadi perlu mereka ni dibela. Kalau tidak, mereka akan merosakkan masyarakat, merosakkan ketenteraman masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi, Allah berfirman kan, ara'aital ladzina yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, kan. Dan tidak menggalakkan untuk beri makan orang-orang miskin. Maknanya pemberian makanan kepada orang miskin adalah amat perlu untuk membela mereka dan juga kesejahteraan bandar tersebut. Yang ketujuh, persaudaraan dan ta'awun. Ta'awun ni maksudnya saling tolong-menolong. Perhatikanlah mana-mana masyarakat dalam dunia ini, mana kalau bersengketa, kalau mereka bersengketa, berperang, mereka tak akan maju. Mereka tak akan maju. Perhatilah mana-mana negara yang dekat dengan kita ke yang jauh dengan kita, kalau mereka saling bercakaran, masyarakat tak akan maju. Tapi sebaliknya, masyarakat yang saling berhubung erat dan rapat boleh bertahan dengan macam-macam ancaman, dan mereka bangun cepat dan maju cepat. Jadi Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah.
dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu boleh memperoleh rahmat, ya, dalam surah Hujurat ayat 10. Jadi ini adalah satu kunci juga kan kepada kelestarian satu bandar, ya. Kalau berperang aja orang pun lari keluar, ya. Orang lari keluar, lama-lama bandar tu tinggal kosong, ya. Kemudian juga segi ta'awun, ya, tolong menolong, ya. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Yang ke-8 menunaikan hajat, ya. Ramai orang yang berhajat, setengah tu hajat tu amat kritikal, kan, tapi mereka tak mampu. Jadi ya kita perlu tolong, perlu tolong. Siapa yang menunaikan hajat, kata Rasulullah, siapa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya, ya. Dan juga dalam satu lagi hadis kan, berbuat baik kepada orang yang lemah itu termasuk menggembirakan mereka, orang tua, orang sakit, anak yatim dan fakir miskin, adalah amat penting sebenarnya. Sabda Rasulullah, tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan kerana orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Maknanya apabila kita menolong orang-orang lemah, orang miskin, Allah akan tolong kita juga, ya. Macam tu, ya. Keadilan, ya. Keadilan ni pun satu lagi hal, ya, yang tak boleh lari, ya. Mana-mana tempat yang keadilan tidak wujud, orang akan lari, orang akan berhijrah, orang akan migrate kan ke tempat yang lebih adil, ya. Lama tempat tu, bandar tu akan tinggal kan, dan biasanya yang meninggalkan bandar tu adalah orang-orang kaya lah, yang banyak duit. Dan apabila mereka pindah, mereka bawa duit dan harta mereka, kan lama-lama tempat tu habislah, ya. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada siapa juga, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan, ya. Jadi keadilan ini tak boleh lari, ya. Tak boleh lari. Dan dia amat hampir dengan takwa, dan Allah akan menghampiri, ya, orang yang bertakwa ni dan berikan beberapa keistimewaan. Satu lagi kebebasan, ya. Manusia juga kepada kebebasan, dan ini perlu, dalam mana-mana bandar, mana-mana negara, kalau banyak sangat peraturan, banyak sangat undang-undang, banyak sangat kekangan, orang akan lari ataupun orang tak berbuat apa-apa, kan. Tapi perlu juga sekatan, sebab kebebasan tanpa sekatan akan menyebabkan orang lain tak bebas, kan. Jadi dia perlu disekat juga dengan peraturan-peraturan, ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy, tidak ada paksaan dalam agama kerana sungguhnya telah nyata kebenaran dan kesesatan. Kebenaran jelas, kesesatan pun jelas, ya. Cuma kita kena buatlah peraturan-peraturan supaya mengurangkan orang yang sesat, kan. 11, ya, peraturan dan undang-undang. Ini pun satu perkara yang penting, ya. Mana-mana negara, tempat, kalau peraturan tak jelas atau tak ada peraturan, jadi pekan cowboy lah, kan. Siapa je boleh tembak orang, siapa boleh bunuh orang, siapa boleh rampas hak orang, kan. Dia perlu ada peraturan dan juga undang-undang. Dan juga kena good governance lah. Good governance, ya, tadbir urus yang bagus, yang baik. Barulah bandar tersebut ataupun tempat tersebut ataupun negara tersebut akan mudah maju, ya. Tanpa peraturan, bayangkanlah kalau tidak ada peraturan lalu lintas, macam mana kereta nak jalan raya, kan, ya. Jadi undang-undang ini dan peraturan ini mesti jelas, ya, jelas, istiqamah, telus dan adil, ya. Barulah dia memberikan kesan yang positif, ya. Dalam surah Baqarah Allah berfirman, ini pasal kejelasannya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang dan diberi tempoh hingga suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulisnya, ya. Jadi apa saja pun transaksi
ya perniagaan, hutang-hutang mesti ditulis ya, jelas ya, supaya jelas. Kemudian istiqamah ya, peraturan-peraturan tu jangan orang lain, orang lain pula dia punya peraturan ya. Jadi Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan jadilah kamu dan janganlah kamu berduka cita ya, dan seterusnya ya. Dia penting. Kemudian seterusnya adalah apa namanya ini? Telus Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman ya, telus ni amat penting juga, sebab supaya orang jelas ya, masyarakat jelas. Tak ada di sana agenda tersembunyi kan, tidak ada di sana unsur-unsur penganiayaan di sebalik kata-kata manis ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alnakum syir'atan wa minhajan. Dan janganlah kamu dan jalankanlah hukum di antara mereka itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Janganlah engkau mengikuti kehendak hawa nafsu mereka kan, dari apa yang telah datang kepada dan kebenaran. Maknanya ya, kena apalah kan, kena teluslah kan, peraturannya kita guna peraturan yang sah, yang jelas ya. Kalau dalam Islam, ke peraturan Islam lah. Jangan orang ni lain peraturannya, orang tu lain peraturannya. Orang ni kita laksanakan peraturan tu, orang ni tak laksanakan, macam tu hancur negara kan. Dan seterusnya adalah apa namanya, keadilan. Dah sebut tadi keadilan tadi ya, amat penting. Walaupun orang tu benci, kita benci pada orang tu, kita tak boleh berlaku tidak adil pada dia kan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu ya'dilu hu aqrabul littaqwa kan. Wahai orang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan ya. Jadi ini ialah mana-mana orang pun tahu mana-mana bandar, mana-mana negara yang tak adil ni memang tak ke mana lah ya. Orang pun takut datang ya. Dan seterusnya kebertanggungjawaban ya. Maknanya semua orang berasa bertanggungjawab ya, tanggungjawab, dengan tak ada orang yang lepas, buat salah lepas, ataupun suka ikut suka hatinya ya. Jadi apa namanya ni, kebertanggungjawaban ini adalah satu apa namanya ni, satu perkara juga yang menjadi ukuran kepada mana-mana tempat, mana-mana bandar ya. Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakannya. Jadi ini menunjukkan kita kena tanggungjawab lah. Kalau kita buat silap lah kan. Jangan ni ya. Ada orang nanti buat silap lepas, ada yang kena hukum ya. Jadi kena apa namanya, ada rasa pertanggungjawaban kepada setiap orang. Dan seterusnya adalah kehisbahan atau accountability ya. Accountability ni pun amat perlulah kan, sebab kita kadang-kadang terutamanya pemerintah ya, pengurus atau pemerintah, mereka menguruskan atau diamanahkan duit yang banyak kan kepada mereka, dan juga untuk melaksanakan projek-projek pembangunan. Jadi kehisbahan ni amat perlu, accountability. Allah berfirman, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, maka siapa berbuat kebajikan seberat zarah niscaya akan dilihatnya, dan wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah niscaya akan dilihatnya ya. Jadi kehisbahan, kebertanggungjawaban dalam sebuah bandar atau negara adalah amat penting untuk menjamin kelestariannya kan. Jadi kalau di sana tidak ada kehisbahan, tidak ada kebertanggungjawaban, harta negara tu akan hilang tak ke mana baginya ya. Jadi
itulah ciri-ciri yang kita nak lihat dalam melihat supaya bandar atau negara tersebut adalah lestari dalam pembangunan negara dia, kan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.